Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan BC013A dan kami akan menerangkan tentang tajuk Al-Mizan, iaitu daripada buku Asas Tauhid bermula daripada muka surat 79 hingga 81. Nama saya Ummu Fadilah binti Bakri, nombor matriks 19 BC01011, dan saya akan menerangkan tentang takrif ataupun maksud Al-Mizan. Huwa ma yadahullah yaumal qiyamah yuwazan a'mal ibad, iaitu yang bermaksud Al-Mizan adalah timbangan, iaitu menunjukkan timbangan amal atau neraca amalan yang akan dihitung pada hari akhirat. Neraca ini sangat tepat dan teliti dalam menimbang. Dan setelah timbangan ataupun mizan telah ditimbang, para petugas iaitu malaikat akan menentukan seseorang tersebut sama ada syurga ataupun neraka berdasarkan amalan yang telah dibuat. Bentuk mizan ini tidak dapat dibayangkan oleh kita kerana Allah sahaja yang mengetahuinya. Dalam Al-Mizan ini juga terdapat dalil Al-Quran yang berbunyi وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, yang bermaksud, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, niscaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Daripada surah Al-Anbiya ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatul mizan. Al-jumhur ala anil mizan lahu kaffatan hissiyatan musyahadatan fahuwa hakiki wa lahu lisan kazalika wa tazanul a'mal. Jumhur ulama mengatakan Al-Mizan ni mempunyai dua tempat timbangan yang dapat dilihat dan secara hakikinya mempunyai satu lisan. Wallahu alam, ada yang mengatakan Al-Mizan itu sendiri berbentuk lidah ataupun ianya secara kiasan. Watazanul amal, dan Al-Mizan ini untuk dipertimbangkan amalan-amalan. Faman rajahat hasanatahu dakhala al-jannah wa min rajahat sayyi'atahu istihaqan nar. Dan barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya akan dimasukkan ke dalam syurga, dan barang siapa yang berat timbangan amal keburukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Istihaqan nar, ini layak ke dalam neraka. Wa amma man tasawat hasanatahu wa sayyi'atahu fahum min ahli al-a'raf bainal jannah wan nar. Adapun golongan yang sama timbangan amal kebaikan dan keburukannya akan termasuk dalam golongan-golongan ahli al-a'raf, iaitu di antara syurga dan neraka. Fayu'akharu amarahum summa yadkhuluna al-jannah bisyafa'ah aw bi'afwillah. Dan golongan ini akan diperlambatkan urusannya dan akan dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat atau keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kuffar fala yuqamu lahum wazna yaumal qiyamah. Dan adapun bagi orang-orang kafir tidak akan didirikan pertimbangan amal di hari akhirat. Hadis dan Al-Quran yang menceritakan tentang Al-Mizan, antaranya dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Salman daripada Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, timbangan akan ditegakkan pada hari kiamat. Seandainya pada hari itu langit dan bumi ditimbang, maka ia akan menutupinya. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, untuk menimbang siapakah ini? Allah SWT menjawab, bagi makhluk yang aku kehendaki.
Kemudian malaikat berkata, Maha suci engkau ya Allah, kami belum menunaikan hak ibadah kepada engkau dengan sesungguhnya. Daripada hadis, kita dapat memahami beberapa maksud. Antaranya, dengan langit dan bumi mampu mencakupi timbangan itu. Serta ibadah malaikat yang sentiasa diciptakan oleh Allah untuk beribadah dengan penuh ketaatan masih belum mampu untuk berasa berat amal timbangannya serta belum cukup yakin untuk melintasi siratul mustaqim. Al-Mizan itu sangat besar. Besarnya dapat menampung isi langit dan bumi serta mampu menimbang amalan yang sehebat malaikat. Secara pandang kasarnya, Al-Mizan adalah sebenar-benar penimbang yang ada di dalam alam ini. Tidak kurang, tidak lebih. Ia menimbang dengan adil. Seterusnya, dalil yang kedua menceritakan tentang sebuah hadis. Dan hadis ini, dia berpendapat bahawa apa yang ditimbang oleh Al-Mizan ialah apa yang berada dalam buku catatan kita. Hadis ini, dia diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, dan secara ringkasnya hadis ini menceritakan tentang seorang lelaki yang dia di hadapan semua manusia pada hari kiamat, dan pada lelaki tersebut terdapat kepadanya 99 gulungan dosa, dan gulungan dosanya sangat panjang, banyaklah maksudnya kan. Dan kemudian dikeluarkan buku amalan dia, ataupun dalam hadis ni disebut bitokoh. Bitokoh tu maksudnya kad. Maksudnya kita kan ada buku amalan kan. Dan macam orang cakap lah, selalunya pada hari pembalasan nanti akan ada macam report card lah, macam apa yang ada dalam kita punya report card tu. Jadi dikeluarkan report card lelaki tersebut, dan atas bitokoh dia tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada awalnya, lelaki tersebut dia mempersoalkan apa kaitan bitokoh ni dengan dosa-dosa dia yang 99 gulungan tu. Macam itulah. Lepas tu Allah pun jawab, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Lepas tu, lelaki tu punya 99 gulungan dosa tu dan bitokoh tu ditimbang tau. Dan dengan kuasa Allah, bitokoh lelaki tu lagi berat daripada 99 gulungan dosa dia. Demikianlah, tidak ada satu pun yang lebih hebat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Okey, jadi daripada hadis ni kita dapat belajar ada dua pengajaran yang paling penting lah. Pertama sekali, setiap amalan yang kita lakukan pasti akan dicatat. Tak kira amalan baik ke, amalan jahat ke, amalan yang besar ke, sebesar-besar amalan ke, sekecil-kecil amalan. Yang ini pun memang dah dibuktikan dalam firman Allah surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang bermaksud dan sekecil-kecil amalan baik pun akan dicatat, dan sekecil-kecil amalan jahat pun akan dicatat. Maksudnya tak kisahlah amalan baik ke, amalan jahat ke, kecil ke besar ke, semua benda akan dicatat dan tak ada satu pun yang akan terlepas. Yang kedua, hanya dengan menyebut nama Allah saja pun dapat menambahkan berat dalam timbangan kita. Nampak tak betapa besarnya kuasa Allah ni? Maksudnya kita sebut nama Allah je, dia dah dapat menambah berat dekat timbangan kita tu, InsyaAllah pada hari kiamat lah. Dan ada juga hadis yang berbunyi, dua kalimah yang ringan pada lisan dan berat pada timbangan, iaitu yang pertama Subhanallahil Azim, dan yang kedua Subhanallah wa bihamdi. Itu sahaja. Wal-an hikmatul mizan. Hikmah beriman atau percaya adanya mizan. Yang pertama, setiap insan tahu apa yang dia kerjakan di atas dunia ini dan akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Kehidupan selepas mati itu benar. Maka orang yang celik kesedarannya tentang Allah yang menciptakannya dan yang menciptakan mizan tidak akan mensia-siakan waktunya dengan perkara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, seorang itu akan nampak kelopongannya di dalam dirinya, ilmunya dan amal fardunya seperti solat, zakat, puasa. Wafi sunan, bukannya sanan atau sinan, semuanya maksud lain. Sunan jamak kepada sunnah seperti sedekah. Apabila seseorang itu nampak kelopongan, kekurangannya di dalam dirinya, maka ia akan terdorong untuk melakukan amal soleh dengan lebih baik. Yang ketiga, ia mengajar kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya, sama ada yang berlaku di langit ataupun di atas muka bumi ini. Hatta sehelai daun yang gugur ke atas tanah tu pun Allah ambil kira, makhluk yang tidak bernyawa, apatah lagi kita manusia yang berakal. Membuktikan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta seluruh semesta yang mutlak. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraca timbangan untuk menilai dan menimbang segala amal baik dan buruk, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang bermaksud, tidak ada sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat sebiji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Wa fi suratul Mu'minin, oleh itu sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, merekalah orang yang berjaya, dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, merekalah orang yang rugi, maka kekallah mereka di dalam neraka Jahannam. Ayat 102 dan 103. Maka dengan mempercayai kewujudan mizan, akan terbentuk rasa sifat takut akan balasan dan sisaan buruk pada hari kiamat, serta melahirkan insan yang adil dan tegas pendirian, dan secara tidak langsung akan mencegah seseorang dari melakukan sebarang kejahatan atau kemungkaran. Kerana barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walau seberat zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasannya. Seperti yang disebut di dalam surah Az-Zalzalah. Naktafi majmu'atuna bihadzal qadar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati. Syukran ala husni isra'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.